Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam slot PDPR Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Kita masih meneruskan tema 4 iaitu tema perpaduan unit 11 hormat menghormati budaya kita. Tumpuan kemahiran kita pada hari ini ialah terhadap kemahiran membaca dengan di SKP 2.3.1 dalam kurungan 2 iaitu membaca, mengenal pasti dan menerangkan kandungan teks daripada bahan sastra dan bahan bukan sastra bersumberkan manual. Tajuk petikan kita pada hari ini ialah Manual Laman Aduan Taman Aman. Kamu boleh semak buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu pada halaman 70. Objektif pelajaran kita pada hari ini, pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat menyatakan serta mencatat maklumat dalam manual. Manakala kriteria kejayaan pula, murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat pertama, menyatakan 6 maklumat dalam manual laman aduan. Kedua, mencatat maklumat dalam peta pemikiran. Apakah yang dimaksudkan dengan manual? Menurut Kamus Dewan, manual ialah buku yang mengandungi panduan dan maklumat untuk melaksanakan sesuatu. Mari kita teruskan sesi pembelajaran pada hari ini dengan membuka buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu pada halaman 70. Dalam halaman 70 ini terdapat petikan yang bertajuk Manual Laman Aduan Taman Aman. Kita akan membaca teks ini bersama-sama, kemudian kita akan membincangkan maklumat-maklumat penting yang terdapat dalam teks pada halaman 70 ini. Manual Laman Aduan Taman Aman. Encik Faisal telah menerima manual Laman Aduan Taman Aman. Apakah yang dimaksudkan dengan laman aduan ini? Laman aduan ini merupakan satu portal atau website yang digunakan untuk membuat aduan. Tetapi portal ini hanya dikhususkan untuk penduduk Taman Aman sahaja dan Encik Faisal merupakan salah seorang penduduk yang tinggal di Taman Aman. Mari kita lanjutkan. Laman aduan Taman Aman. Makluman kepada semua penduduk Taman Aman. Laman aduan Taman Aman telah diaktifkan untuk memudahkan sebarang aduan atau cadangan disalurkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebajikan dan keselesaan penduduk. Baik, di sini dinyatakan tujuan laman aduan tersebut diwujudkan. Tujuannya tidak lain untuk memberi kemudahan kepada penduduk untuk menyalurkan sebarang aduan ataupun sebarang cadangan demi kebajikan dan keselesaan penduduk yang tinggal di Taman Aman. Jadi, bagaimanakah caranya untuk membuat aduan tersebut? Berikut merupakan manual. Manual ini merupakan langkah-langkah yang boleh diambil atau dilakukan oleh penduduk Taman Aman supaya dapat membuat aduan. Mari kita baca langkah-langkah tersebut. Pertama, taip nama pengguna. Contohnya Faisal. Kemudian taip kata laluan. Baik, di sini dia beri contoh Faisal 1, 2,
3. Nama pengguna dan kata laluan ini hanya untuk penduduk Taman Aman. Jadi kalau penduduk taman lain tak boleh menggunakan portal ini sebab portal ini sebagaimana yang dinyatakan tadi dikhususkan untuk penduduk Taman Aman sahaja. Baik, kemudian seterusnya klik paparan Taman Aman. Keempat, klik butang aduan. Kelima, masukkan aduan atau cadangan yang hendak disalurkan. Laman ini hanya digunakan untuk urusan rasmi, terbuka kepada semua kaum. Aduan atau cadangan yang diberikan mestilah bertata susila dan menghormati budaya semua kaum. Yang keenam, klik butang hantar. Jadi manual ini merupakan langkah-langkah yang perlu diikuti oleh penduduk Taman Aman yang ingin membuat sebarang aduan ataupun cadangan. Sebenarnya untuk masuk portal ini, langkah-langkah ini pentinglah ya. Kalau tak diikuti, aduan atau cadangan itu tidak boleh disalurkan secara atas talian. Baik, sekarang cikgu nak kita semak semula apakah maklumat penting yang ada dalam manual laman aduan Taman Aman ini. Yang pertama, siapakah penerima manual ini? Baik, manual ini penerimanya ialah Encik Faisal, ayah Saiful, kerana Encik Faisal sekeluarga tinggal di Taman Aman. Selain dari penerima, apakah maklumat penting lain yang terdapat dalam manual ini? Okey, maklumat lain ialah kawasan. Kawasan apa? Kawasan tempat tinggal. Di mana kawasan tempat tinggal ini? Kawasan tempat tinggal ini di Taman Aman. Seterusnya, tujuan. Apakah tujuan laman aduan ini diwujudkan? Kenapa diwujudkan? Baik, di bawah ini tersenarai beberapa tujuan ya. Jadi cikgu harap kamu tidak salah membuat pilihan tujuan. Baik, laman aduan Taman Awam telah diaktifkan untuk memudahkan sebarang aduan atau cadangan disalurkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebajikan dan keselesaan penduduk. Di situ terdapat dua tujuan. Jadi tujuan yang mana satukah yang bersesuaian dengan matlamat laman aduan Taman Aman ni diwujudkan. Baik. Tujuan utamanya ialah untuk memudahkan sebarang aduan ataupun cadangan disalurkan. Cikgu harap kamu tidak keliru ya. Baik, dan yang terakhir sekali, langkah-langkah. Bila kamu nak masuk dalam portal atau website ini, apakah langkah-langkah atau tindakan yang perlu kamu ambil supaya kamu dapat menyalurkan aduan atau cadangan? Baik, langkah-langkah ni ialah manual atau tindakan yang perlu kamu buat. Contohnya yang pertama, type nama, kemudian type kata laluan, kemudian kamu perlu klik paparan Taman Aman. Mungkin ada banyak taman di situ, jadi kamu pilih sajalah Taman Aman. Sebab apa? Encik Faisal ini tinggal di Taman Aman, jadi dia perlu klik Taman Aman. Dan seterusnya klik butang aduan, kemudian memasukkan aduan dan akhir sekali klik butang hantar. Demikian tadi manual atau tindakan yang perlu diambil untuk membuat aduan atau cadangan
ke dalam laman aduan Taman Aman ini. Dan langkah-langkah itu pentingnya untuk menjayakan matlamat tersebut. Baik, apakah yang perlu kamu lakukan sekarang? Paparan pada skrin menunjukkan peta pemikiran manual laman aduan Taman Aman. Untuk tugasan 1 atau latihan 1, kamu dikehendaki melengkapkan peta pemikiran ini. Maklumat-maklumat penting yang terdapat pada peta pemikiran ini telah pun kita bincangkan dalam slide sebelumnya. Jadi kamu boleh berpandukan kepada slide ini untuk melengkapkan papan peta pemikiran ini. Kamu perlu tulis seringkas yang mungkin, ya. Tak perlu tulis panjang-panjang. Seterusnya, mari kita baca dialog di antara Encik Faisal dan Saiful. Saiful, boleh kamu baca dan terangkan langkah-langkah dalam manual itu? Ayah hendak mendaftar masuk laman ini. Kemudian dialog Saiful, baiklah ayah. Jadi dalam dialog ini, Encik Faisal iaitu ayah Saiful telah meminta Saiful menerangkan langkah-langkah yang terdapat dalam manual sebab dia hendak mendaftar masuk di dalam portal laman aduan Taman Aman. Jadi mari semak slide cikgu yang berikutnya. Slide berikut menunjukkan laman aduan Taman Aman. Encik Faisal telah meminta Saiful membaca dan menerangkan kepada beliau langkah-langkah yang terdapat di dalam manual tersebut supaya beliau dapat mendaftar masuk ke dalam portal atau website laman aduan Taman Aman itu. Mari kita baca langkah-langkah yang terdapat dalam manual tersebut. 1. Type nama pengguna. Langkah 2. Type kata laluan. Langkah 3. Klik paparan Taman Aman. Langkah 4. Klik butang aduan. Langkah 5. Masukkan aduan atau cadangan yang hendak disalurkan. Langkah 6. Klik butang hantar. Dalam manual ini sebenarnya terdapat 6 langkah yang perlu diikuti oleh Encik Faisal supaya beliau dapat mendaftar masuk ke dalam laman aduan Taman Aman tersebut. Namun begitu, langkah tersebut sebenarnya boleh kita ringkaskan menjadi 4 langkah sahaja. Bagaimanakah hal itu dapat kita laksanakan? Sebenarnya kita dapat melaksanakan hal tersebut dengan cara menggabungkan langkah yang pertama dan langkah yang kedua. Kita perlu gabungkan langkah yang pertama dan langkah yang kedua menggunakan kata hubung dan agar menjadi satu langkah sahaja. Okey, langkah tersebut boleh berbunyi type nama pengguna dan kata laluan. Manakala untuk langkah yang ketiga dan langkah yang keempat juga, kita boleh gabungkan menjadi satu lagi langkah, iaitu langkah yang kedua dengan cara menggabungkan juga menggunakan kata hubung dan. Jadi kedua-dua langkah, langkah 1 dan langkah yang kedua telah menjadi ayat majmuk dari ayat tunggal. Dan seterusnya langkah yang ketiga, masukkan aduan atau cadangan yang hendak disalurkan. Dan akhir sekali atau langkah yang keempat, klik butang hantar. Maka lengkaplah manual tersebut menjadi 4 langkah sahaja.
Paparan berikutnya menunjukkan langkah-langkah yang telah kita ringkaskan tadi. Kalau kamu dapat perhatikan di sini, untuk langkah 1, cikgu telah menggabungkan langkah 1 dan langkah 2 dalam manual dengan menggunakan kata hubung dan. Begitu juga untuk langkah 3 dan langkah 4, kita telah jadikan langkah 2 dengan menggabungkannya menggunakan juga kata hubung dan. Sementara langkah 3 dan juga langkah 4 ini kita ambil terus dari manual tersebut. Untuk menerangkan langkah-langkah yang terdapat dalam manual kepada ayahnya, Saiful perlu memberikan penerangan yang jelas dan teratur. Untuk memberi penerangan yang jelas dan teratur, Saiful perlu menggunakan penanda wacana. Berikut merupakan cadangan penanda wacana daripada cikgu. Mula-mula, kemudian, selepas itu, akhir sekali. Cikgu percaya dengan menggunakan penanda wacana yang cikgu senaraikan ini, Saiful dapat memberi penerangan atau keterangan yang jelas mengenai langkah-langkah yang perlu diikuti oleh ayahnya agar ayahnya, Encik Faisal, dapat mendaftar masuk ke dalam laman aduan taman aman itu. Tetapi draft ini tidak lengkap ya, kerangka ini tidak lengkap. Saiful perlu mengisi tempat kosong ini atau melengkapkan tempat kosong ini dengan menulis semula langkah-langkah yang telah diringkaskan tadi. Contohnya, selepas penanda wacana mula-mula perlu diikuti dengan langkah 1. Langkah 1 tadi kamu boleh semak dalam slide yang sebelumnya. Kemudian diikuti dengan langkah 2. Selepas itu diikuti dengan langkah yang ketiga. Dan selepas penanda wacana akhir sekali diikuti dengan langkah yang keempat. Apabila draft ini sudah dilengkapkan dengan penanda wacana serta langkah-langkah yang sepatutnya, iaitu langkah 1 hingga langkah 4 ini, maka sempurnalah keterangan ini atau penerangan ini. Dan maklumat itu cikgu percaya dapat disampaikan kepada ayah Saiful atau Encik Faisal dengan baik dan teratur. Seterusnya, latihan yang kedua. Latihan yang kedua merupakan dialog tadi. Ya. Dialog Saiful dan ayahnya tadi, kamu perlu melengkapkan dialog Saiful. Jadi dialog Saiful tu kamu lengkapkanlah ya. Kamu tulis begini sebagaimana yang cikgu paparkan di sini seperti biasa. Jangan lupa tulis hari, tarikh, kemudian latihan tersebut dalam buku teks kamu. Tuliskan latihan 2 beserta kemahiran. Jangan lupa. Kemudian arahannya melengkapkan dialog. Dialog yang perlu kamu lengkapkan merupakan dialog Saiful tadi. Dalam slide yang sebelumnya cikgu dah terangkan ya. Okey. Kamu lengkapkanlah ni ya. Dialog ni dalam buku panjang kamu, buku penulisan kamu yang panjang. Dan macam biasalah, jangan lupa hantar ke GC kamu, ke akaun GC kamu dan juga Padlet kamu. Ya, dalam Padlet cikgu lah ya. Bukan Padlet kamu, Padlet cikgu dalam rak kamu. Baik, seterusnya kita akan lihat buku aktiviti kamu pada halaman 78. Baik, kita akan melakukan aktiviti 2. Aktiviti 2 ini merupakan tugasan kamu yang ketiga. Jadi hari ini kita ada 3 tugasan ya.
Tugasan yang pertama, tadi cikgu dah nyatakan peta pemikiran manual laman aduan Taman Aman. Kemudian tugasan yang kedua ialah dialog Saiful dan ini merupakan tugasan kamu yang terakhir, membina papan cerita, iaitu peta pemikiran membina papan cerita. Baik, ini merupakan petikan membina papan cerita. Baik, dalam aktiviti 2 ini, kamu dikehendaki membaca dan menyatakan maklumat dalam manual. Okey, manualnya ini, maklumatnya semua terdapat dalam manual ini. Jadi, kamu dikehendaki membina atau melengkapkan peta pemikiran ini. Peta pemikiran ini terkandung maklumat kumpulan. Okey, maklumat kumpulan tu di sini tak lengkap. Kamu perlu isi. Ya, kemudian maklumat yang kedua, maklumat tema. Kemudian maklumat persembahan. Kemudian maklumat isi. Cikgu tidak bercadang untuk membincangkan petikan ini sebab kita dah bincang dengan panjang lebar petikan yang terdapat dalam buku teks. Apa yang cikgu nak ingatkan pada kamu, kamu baca, kamu faham. Kalau tak faham, kamu ulang lagi sehingga faham. Kemudian kamu lengkapkanlah. Ya, lengkapkan ruangan kosong ini. Kalau diminta maklumat mengenai kumpulan, kamu carilah perkataan kumpulan di sini ya. Contohnya ini perkataan kumpulan. Kumpulan 4 orang bagi satu kumpulan. Baik, cikgu nak ingatkan pada kamu untuk melengkapkan maklumat ini ya, maklumat dalam kotak-kotak ini kamu tak perlu tulis dalam panjang lebar ya. Tulis yang ringkas-ringkas sahaja. Contohnya kumpulan. Okey, kumpulan 4 orang. Okey, 4 orang sahaja. Okey. Okey, kemudian tema. Tema mungkin kamu perlu tulis tokoh masyarakat. Kamu tulis yang ringkas sahaja, tokoh masyarakat. Jadi tak perlu nak panjang lebar, kamu salin semua sekali sebab ini merupakan draft. Ya. Dan yang ketiga, persembahan. Untuk bahagian persembahan ini, dia ada 3 poin di sini iaitu poin A, poin B dan poin C. Sila kamu fahamkan. Kalau kamu boleh gabungkan poin A, B, C tersebut dengan menggunakan kata hubung, silakan. Okey. Ayat tersebut kalau kamu boleh jadikan ayat majmuk atau nak jadikan ayat yang lebih ringkas, silakan. Ya, untuk kamu penuhi ruangan-ruangan ini dan akhir sekali untuk bahagian isi, kamu bacalah ya, ada dinyatakan di sini, kamu baca dan fahamkan. Kemudian tulis di bahagian tempat kosong ini seringkas dan sepadat yang mungkin. Kamu tak perlu salin semua sekali ya, cikgu tak suruh kamu salin pun semua sekali. Untuk melengkapkan tempat kosong ini, tulis dalam bentuk yang ringkas, padat dan tepat. Baik, cikgu rasa untuk slot kali ini, setakat ini sahaja. Cikgu dah terangkan dalam bentuk yang panjang lebar sehingga kita bertemu lagi dalam siaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.